Hari ni kita nak belajar macam mana kita nak buat pembezaan untuk fungsi trigonometri. Okey, sebelum saya sambung, saya nak bagi tahulah dekat awak. Saya tak ikut aturan yang dalam buku ya. Saya reorganize sikit. Maksudnya saya ikut susunan saya yang saya rasa lebih mudah untuk awak. So hari ni kita nak belajar macam mana nak differentiate trigonometric function. Okey, trigonometric function ialah semua fungsi yang mengandungi fungsi sin, okey, cos dan juga tangent. Kamu dah jumpa 3 fungsi ni masa dekat sekolah. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ialah sebarang fungsi yang mengandungi sin, cos ataupun tangent. Okey, so pembezaan untuk trigonometric function ni dia sama macam exponential function, sama macam logarithmic function. Dia ada rules dia yang tersendiri. Maksudnya kita perlu gunakan rules bagi trigonometric function untuk differentiate dia. Okey, so ada 3 basic rule untuk differentiate trigonometric function. Okey, so yang pertama, katalah saya ada y sama dengan sin u. Okey, cara untuk beza y terhadap x, okey, dy dx ialah sama dengan, okey, kita perlu bezakan sin u ni, kita dapat cos u. Okey, kemudian kita perlu bezakan u ni terhadap x. Macam ni. Ini rules dia. Okey, kalau kamu tak berapa faham, tak apa. Kejap lagi kita tengok contoh. Tapi ini rules dia. Kalau saya ada y sama dengan sin u, beza y terhadap x ialah, okey, beza sin kita dapat cos u. Okey, kemudian kita kena bezakan u terhadap x iaitu du dx. Kita letak kat depan macam ni. Okey, itu kalau y sama dengan sin u. Okey, yang kedua, kalau saya ada y sama dengan cos u, okey, beza y terhadap x dy dx. Okey, kalau beza cos, kita akan dapat sin u. Bukan sin u, salah. Negatif sin u. Okey, negatif saya letak kat depan. Okey, kemudian sama macam sin tadi, kita perlu ambil u ni, kemudian kita beza terhadap x. Okey, so ini rules untuk beza cos u. Okey, beza cos dapat negatif sin u, kemudian ambil u ni kita bezakan terhadap x, du dx lah, lepas tu kita letak kat depan. Sama macam sin ni. Okey, satu lagi, kita ada sin, cos dengan tangent kan. Okey, yang ketiga, okey, yang ni sebenarnya kamu tak perlu hafal, ada dalam formula final. Okey, dalam formula final ada beza cos dapat sin, negatif sin. Beza sin dapat cos. Okey, ada dekat dalam rumus final. Okey, yang ketiga, kalau saya ada y sama dengan tangent u. Okey, kalau saya ada y sama dengan tangent u, okey, beza y terhadap x dia, okey, beza y terhadap x dia, dy dx adalah, okey, beza tangent u, kita dapat secant kuasa 2 u. Kemudian sama macam sin dengan cos tadi, kita ambil u ni, kita bezakan terhadap x, lepas tu letak kat depan. Okey, so ini rules untuk tangent. Okey, so ada 3 lah kat sini. Okey, ni baru basic rules dia. Saya belum tunjuk lagi contoh. Kalau saya ada sin u,
Okey, dy dx adalah sama dengan, okey, beza sin, kita dapat cos u. Okey, lepas tu ambil u ni kita bezakan du dx letak kat depan. Okey, kalau kita ada cos u, beza cos, kita dapat negatif sin u. Okey, kemudian kita kena ambil u ni, kita kena bezakan. Kemudian untuk tangent, sama macam yang lain-lain jugalah. Okey, beza tangent dapat secant kuasa 2u, kemudian ambil u kita bezakan du dx. So samalah macam exponential, samalah macam log. Kalau exponential sebelum ni saya bagi tahu kamu nak bezakan dia e kuasa u du dx kan. Ni kalau exponential. Okey, kalau log 1 per u kemudian darab dengan du dx. Okey, ni kalau log. Okey, ini kalau eksponen. Okey, maksudnya dia ada peraturan dia sendiri. Kalau eksponen, ni peraturan dia. Okey, eu du dx. Kalau log u, ni peraturan dia. 1 per u du dx. Okey, so sama je. Kalau untuk trigo, kita kena pakai yang atas ni. Okey, memang banyaklah rules yang kamu kena ingat, tapi sebenarnya dia ada dekat dalam rumus final. Cuma dia taklah detail macam yang saya tunjuk. So that's why kamu kena buat latihan banyak. Nanti bila kita dah habis topik differentiation, kita buat ulang kaji untuk satu topik. Maksudnya saya bagi kamu berbagai soalan yang mengandungi semua fungsi lah. Fungsi eksponen, fungsi log, fungsi polinomial biasa, fungsi trigo, supaya kamu biasa. Sebab setiap function, cara untuk beza dia berbeza. Okey. So ini rules yang kamu kena ikut. Okey, so saya pergi pada contoh yang pertama dulu. Saya tak tunggu respon kamu lah ya, sebab mungkin kamu delay. Boleh? Boleh guys? Okey Puan. Boleh Puan. Boleh. Okey. So saya pergi pada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, katalah saya ada y sama dengan sin 3x tolak 1. Okey, y sama dengan sin 3x tolak 1. Okey, so kalau sin, kita ikut yang pertama ni. Beza sin u, kita dapat cos u, lepas tu darab dengan du dx dekat depan. Okey, so kita nak guna rules yang pertama lah. Rules yang ini. Okey, so dy dx adalah sama dengan du dx cos u. Rules yang pertama. Okey, so u yang mana? Kita ambil u yang ini. Okey, so u sama dengan 3x tolak 1. Jadi du dx, okey, bezakan 3x, kita dah belajar sebelum ni kalau x kuasa 1. Okey, bila kita beza, x dia akan hilang. Sebab apa hilang? Sebab 1 bawa depan, darab 3, 3. Okey, kemudian kuasa tolak 1, so 1 tolak 1 kosong, x kuasa kosong 1. 1 darab 3, 3. Banyak kali dah discuss benda ni, patutnya kamu dah masuk dalam kepala lah benda tu. Beza 3x, x hilang. Okey, beza nombor pun kita dah discuss banyak kali. Bila kita beza sesuatu yang tak ada variable, tak ada x, kita akan dapat kosong. Okey, so jawapan dia 3 saja. Okey, so dah dapat du dx, kita masuklah balik dalam ni. Okey. So sama dengan 3 cos, okey, u tadi ialah 3x tolak 1. Jangan lupa letak kurungan. Okey, sampai sini. Okey, ada soalan tak kat sini? Example yang pertama.
Tak ada puan, faham. Tak ada. Boleh senang kan? Okey. Kita pergi pada example 2 pula. Okey. Example 2. Okay, example 2 Example 2. Okey. Katalah saya ada Y sama dengan cos 3x kuasa 2 tambah 3x lah pula. Macam ni. Okey, so tengok soalan ni. Y sama dengan cos 3x kuasa 2 tambah 3x. So rules yang sesuai kita guna yang nombor 2 ni. Sebab dia ada cos. Okey, so kita gunalah rules yang kedua ni. Okey, so dy dx sama dengan negatif du dx sin u. Okey, so kali ni u kita ambil ni sebagai u. Okey, lepas tu kita ikut rules yang bawah ni. So u sama dengan 3x kuasa 2 tambah 3x. Okey, so du dx kita dapat apa? 6x tambah 3. Pandai. 6x tambah 6x tambah 3. Patutnya you dah pandai lah. Sebab saya dah tunjuk banyak. Okey. So du dx kita dah dapat 6x tambah 3. So bila kita dah dapat du dx ni, kita masukkanlah balik dalam rules kita ni. Masukkan balik dalam rules kita. Okey. So saya tulis balik. So du dx sama dengan negatif. Okey, du dx kita ialah 6x tambah 3. Jangan lupa letak kurungan sebab ada dua benda. Okey, belakang dia sin u. Okey, u apa? Ni dia. Kita dah decide yang dalam kurungan ni u. So 3x kuasa 2 tambah 3x. Siap. Okey. Puan bukan dy dx ke puan? Apa dia? dy dx Salah pula situ. Okey, dy dx. Okey. Ni nak pesan benda penting ni. You all jangan gatal-gatal darabkan 6x tambah 3 ni dengan nombor belakang ni ya. Tak boleh. 3x kuasa 2 tambah 3x ni dia sin punya. Tak boleh kacau dia. Jangan gatal-gatal kacau belakang ni. Okey, dia sin punya. Samalah macam yang kita buat untuk yang ini tadi. Kamu tak boleh kacau apa yang ada dekat. Kamu tak boleh kacau yang 3x tolak 1 ni. Sebab dia cos punya. Jangan gatal-gatal 3 ni bawa masuk dalam kurungan 3x tolak 1 ni. Tak boleh. Okey, 3x tolak 1 ni cos punya. Sama macam 3x kuasa 2 tambah 3x ni. Dia sin punya. Kamu tak boleh nak darabkan dengan nombor depan 6x tambah 3 ni. Faham kat situ? Faham. Okey, saya pesan ni sebab apa? Biasa berlaku. Student suka buat rules sendiri. Okey. Example 3. Okey, example 3 saya nak buat mengenai tangent pula lah. Okey, so katalah saya ada y sama dengan negatif 3 tangent 5x tolak 1. Okey, so yang ini sama macam yang nombor 3 ni lah. Nombor 3 ni.
Okey, y sama dengan tangent u. Okey, so kita ada y sama dengan negatif 3 tangent 5x tolak 1. Okey, okey kali ni kat depan ada nombor. Kat depan ada nombor. So macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, bila kita ada nombor, kita just tulis balik. So sekarang ni bila saya nak beza dy dx, nombor negatif 3 ni, negatif 3 ni saya just tulis balik. Lepas tu saya ikutlah rules nombor 3 ni sebab dia tangent. Okay, so du dx secant kuasa 2 u. Okay, so u yang mana? U yang ini. So kita ambil ni sebagai u. Lepas tu kita bawa lah tepi. Okay, bawa tepi sebab awak belum mahir lagi. Kalau awak dah mahir tak payah bawa-bawa tepi, terus tulis je. Okay, so saya bawa tepi sini. Okay, u sama dengan 5x tolak 1. So du dx berapa? 5 pun. 5. Pandai. Okay, so kita dah dapat 5. Lari pula dia. Kita dah dapat 5. So kita masukkanlah balik kat dalam rumus ni. So saya masukkan 5 kat dalam ni. Okay. Lepas tu saya sambunglah. So dy dx sama dengan negatif 3. Okay, du dx ialah 5 secant kuasa 2 u. Okay, u ialah 5x tolak 1. Okay, macam saya cakap tadi, 5x tolak 1 ni jangan kacau sebab dia secant kuasa 2 punya. Okay, so yang kamu boleh simplify, dua benda ni je kamu boleh simplify. Okay, so kita darabkan dia. Okay, negatif 3 darab 5, negatif 15. Macam ni. Siap. Okay, senang kan? Ada soalan tak kat sini? Boleh, Puan. Boleh. Okay. Tak ada pun. Boleh. Okay, good. So far so good? Boleh. Alright. Good. Bagus. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kejap Enam. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, yang ni susah sikit. Okey. Example 4. Yang tak ada buku dah salin belum? Dah. Yang tak ada buku dah salin. Tapi ada dekat OneNote Kamu boleh tengok kat OneNote. Hai Puan. Okey. Okey, example 4. Okey, example 1, 2, 3 tadi dia lebih kurang sama. Sebab saya cuma ganti sin, cos dengan tangent. So kamu ikut rules pertama, rules kedua dengan rules ketiga. Okey. Example 4 ni dia lain sikit. Okey. Saya tunjuk satu. So kalau saya ada y sama dengan 3 tambah sin 2x kuasa 3. Okey, nampak tak soalan ni? Nampak. Nampak ya? Okey.
Okey. Jelas nak dengar suara saya? Sebab saya nak tunjuk kaedah. Jelas. Okey, good. Jelas. Tadi saya tunjuk contoh yang simple. Kita ada sin, cos dan juga tangent dan kamu cuma perlu gunakan 3 rules ni. Kalau sin dapat cos, kalau cos dapat negative sin, kalau tangent dapat secant kuasa 2. Okey, lepas tu depan semua kena darab dengan du dx. Okey. Kali ni lain sikit contoh dia. Sebab ada 3 kat sini. Okey, ini ialah composite function. So kamu perlu gunakan sama ada chain rule ataupun extended rule. Okey, kenapa? Sebab ada kuasa kat luar ni. Bila kat dalam kita ada expression, lepas tu dekat luar kita ada kuasa, kamu kena guna chain rule ataupun extended rule. So hari ni saya cuma nak guna extended rule sebab dia lagi senang. Okey, extended rule, saya ulang step dia. Okey, yang pertama, kuasa kena bawa depan. Kuasa bawa ke depan. Okey, yang kedua, kamu kena salin. Yang ketiga, kuasa tolak 1. Okey, yang keempat, beza dalam kurungan. Okey, so ni kita dah discuss. Beza dalam kurungan. Okey, so kita nak buat 4 step ni. Cuma kat dalam ni ada trigo. Itu je beza dia. Yang lain semua sama. Okey, saya buat slow-slow, kamu follow. Okey, dy dx. Okey, step pertama, kuasa bawa ke depan. Okey, so 3 ni kita bawa ke depan. Jadi 3. Okey, lepas tu step kedua, salin. Okey, so kita salin lah. 3 tambah sin 2x. Okey, kemudian step ketiga, kuasa tolak 1. So 3 tolak 1, 2. Okey, lepas tu yang keempat, beza dalam kurungan. Okey, so beza dalam kurungan. Okey, bezakan 3 dulu. Ni kurungan dia. Bezakan 3 dulu. Okey, bezakan 3 dapat apa? Kosong. Okey, beza 3 dapat kosong. Okey, lepas tu kosong tak payah tulis lah. Kemudian kita nak beza yang kedua pula. Okey, beza yang kedua, beza sin 2x. Okey, beza sin kita kena ikut rule yang pertama. Yang inilah. Yang ini. Okey, maksudnya kita kena buat du dx darab dengan cos u. Okey, so itu yang kita nak buat. Okey, so saya tulis dulu sebab awak baru-baru belajar lagi. So apa kita kena buat? Kita kena bezakan sin 2x. So kalau ikut rule yang pertama, du dx darab dengan cos u. Okey, so itu rule yang kita kena guna. Okey, so keluarkanlah u kat sini. Okey, so u ialah 2x. Okey, 2x. So du dx sama dengan berapa? 2. 2. Okey, masukkanlah dalam ni. Tak apa, mula-mula memang panjang sikit. Nanti kalau kamu dah pandai, kamu tak payah bawa-bawa tepi ni. Boleh terus beza. Okey, so saya salin je balik dulu. Okey, sekarang du dx saya gantikan dengan 2. Okey, saya buat kurungan. Sebab takut tersilap. Okey, kemudian ada cos u. So kita tulislah cos. Okey, u ialah 2x tadi. Dapat macam ni. Okey, lepas tu macam saya banyak kali pesan, yang dalam kurungan ni,
Yang dalam kurungan ni kita jangan kacau. Kenapa kita jangan kacau? Sebab ada kuasa 2 kat luar ni. Yang ada kuasa kat luar kurungan kamu jangan kacau. Jangan tiba-tiba kamu darab masuk lah, kamu darab keluar lah, kamu tolak lah, kamu tambah lah. Jangan. Apa saja yang ada kurungan dan ada kuasa kat luar jangan kacau. Biarkan jadi macam tu. Okey. Yang kamu perlu simplify cuma yang ini. 3 dengan 2 ni. Sebab dia nombor. Dan sebab dekat luar dia kurungan tak ada kuasa kat luar. Okey, so kita boleh kacau dia. Sebab kat luar tak ada kuasa. So 3 darab 2 kamu dapat 6. Nak bagi cantik bawa je semuanya ke depan. Okey. Sekejap. 2 darab dengan 3. Okey, kemudian nak bagi cantik cos 2 ni semua bawa pergi depan. Okey, so saya darabkan cos 2x. Okey, lepas tu dalam ada 3 tambah sin 2x kuasa 2. Siap. Okey, lagi sekali nak pesan. Jangan gatal-gatal nak kacau benda 2x ni. Kenapa saya tak bagi kacau? Sebab dia partner dengan cos. Yes. 2x ni tak boleh kacau sebab dia cos punya. Kamu jangan suka-suka nak kacau 2x ni. Cos punya. So kamu tak boleh darab, kamu tak boleh tambah, kamu tak boleh tolak. Okay, just tulis semula. Yang boleh kacau nombor 2 kat depan ni sebab dia bukan sesiapa punya. Sebab tu kamu boleh darabkan dia dengan 3 kat depan ni. Okey, yang lain biarkan saja. Ataupun kalau kamu senang cerita, kalau kamu tak sure, tak perlu nak sibuk-sibuk simplify. Sebab kalau kamu simplify dan jadi makin salah, sangat bahaya. Okey, ada soalan kat situ? Kat sini? Tak ada. Tak ada. Boleh guys. Kamu kena ikut 4 step ni. 4 step ni ialah extended power rule. Lupa pula nak tulis. Extended power rule. Okey, 4 step ni ialah extended power rule. Kenapa kita guna extended power rule? Sebab kat luar ni ada kuasa. Bila kat luar ada kuasa, kita perlu guna extended power rule. Okey, guna 4 step ni. Yang berbeza cuma step keempat sebab dalam kurungan ada trigo. So bila ada trigo, kamu perlu apply trigo punya rule dekat dalam kurungan. Okey, ada soalan? Nanti kejap lagi saya bagi you all buat latihan dalam buku. Ada? Tak ada. Boleh saya sambung? Boleh. Boleh Okey, tu example 4. So example 5, yang benda-benda lain semua lebih kurang sama. Okey. 2, 3. Sekejap sebab susunan dalam buku ni kelang kelibut. 4. 5. Lepas tu 6. Okey. 5. Okey, example 5. Okey, kali ni saya ada soalan macam ni pula. Y sama dengan cos lah pula. Cos 2x kuasa 3 tambah x kuasa 3. Okey, semua nampak yang ni, soalan ni? Okey, tadi saya guna sin, sekarang saya guna cos. Guys. Ya, Puan. Okey, nampak Ya, Puan. Ya. Okey. Saya nak kamu bezakan yang kat sini. Okey, yang ni example 4 ni
example 4 ni, kuasa dia dekat luar sekali. Nampak tak? Kuasa dia dekat luar sekali, betul? Guys? Betul. Yep. Okay. Bila kuasa dia dekat luar sekali, kamu terus kena buat extended power rule. Bila kuasa dia dekat luar sekali, kamu terus kena buat extended power rule. Okay, buat 4 step ni. Cuma yang keempat ni beza dalam kurungan dalam ada trigo. Okay, tapi kuasa dia dekat luar sekali. Okay, tengok example 5. Okay, kuasa dia kat mana? Kat luar je. Ya ke? Tengok yang ni. Okay, ni example 4. Ni example 5. Apa beza dia? Dia dekat dalam tu ada kuasa juga 2x tu. Bukan saya nak mention yang tu. Tengok trigo dia. Tengok example 4. Pandai. Trigo dia dekat luar. Yes. Okay. Okay, untuk example 4, trigo dia dekat dalam kurungan. Sebab tu kita terus guna extended power rule dulu. Sebab kuasa dia dekat luar sekali. Trigo kat dalam kurungan. That's why kita guna extended power rule terus. Okay, bagi example 5. Okay, cos ni dekat luar. Dia tak terlibat dengan kuasa 3 ni. Maksudnya 3 ni cuma untuk yang dalam kurungan. 3 ni cuma untuk yang dalam kurungan. Cos tak terlibat. Tapi kalau example 4, 3 ni untuk semua yang dalam kurungan termasuk trigo. Okay, tu beza dia. Okay, so untuk example 5, cos trigo tak terlibat dengan 3 ni. Okay, jadi apa kamu perlu buat? Kita tak buat extended power rule dulu. Sebab cos tak ada 3. Okay, so apa kita buat? Kita guna rule beza trigo dulu. Ini rule untuk beza trigo. Okay, ni rule beza trigo. Okay, 3 ni ialah rule untuk kita beza trigo. Okay, oleh kerana 3 ni tidak melibatkan cos, okay, maka kita perlu bezakan guna rule untuk trigo dulu. Okay, so kita ada cos, maksudnya kita akan guna rule yang kedua. Kita ada cos, kita guna rule yang kedua, iaitu negatif du dx sin u. Okay, so kita buat yang tu dulu. Alright. Okay, so saya tulis dulu rules tu. Sebab melibatkan cos. Okay, negatif du dx sin. Mau ambil electric circuit. Bang, Ambil. mana ada electric circuit kat sini bang? Ada ke? You mute. Okay, boleh dengar suara saya sahaja? Boleh puan. Boleh Je tau kawan awak tu. Dah lah lain macam ni. Kepala saya dah pening sebab kena hujan. Okay, tengok sini. Alright, so kenapa kita guna rule untuk trigo? Sebab 3 ni tidak termasuk cos. So kita kena guna ni. Okay, so sekarang u kita yang mana? 2x kuasa 3 tambah x Itu je. kuasa 3. Semua ni. Semua ni kita ambil sebagai u. U. Okay, semua ni kita ambil sebagai u. Contoh-contoh awak yang tadi semua u tak ada kuasa. U semua tak ada kuasa, tapi kali ni kita ada kuasa. Okay, so sama je aturan dia. Okay, U kita perlu bezakan supaya dapat masuk dalam rumus ni. Okay, cuma kali ni U kita ada kuasa dekat luar. Jadi perlu tak kita guna extended power rule untuk bezakan U terhadap X?
Perlu. Perlulah. Kita perlu gunakan extended power rule sebab kita ada kuasa 3 dekat luar kurungan ni. So kita gunalah 4 step tadi untuk bezakan U terhadap X sebab ada 3 kat luar. Okey, step pertama apa guys? Bagi tahu saya. Kuasa bawa depan. Kuasa kat depan. Kuasa bawa depan. So 3. Lepas tu? Salin. Salin. Balik. Okey, lepas tu? Kuasa tolak 1. Okey, jadi 2. Lepas tu? Bezakan dalam kurungan. Bezakan dalam kurungan. Okey, beza yang pertama dulu. 2X kuasa 3 dapat berapa? 6X kuasa 2. 6X kuasa 2. Okey, lepas tu tambah beza yang kedua pula. Okey, beza yang kedua X. Beza X dapat apa? Beza X. X sebenarnya Kosong. depan dia. Salah. X sebenarnya beza. 1. Okey, sebab sebenarnya dekat depan dia ada apa? 1. Okey, 1X beza dapat 1. Okey, dapat macam ni. Okey, lepas tu kita masukkanlah balik tadi dalam tadi tu. Okey, sekarang saya masukkan balik. So kita dah bezakan. Okey, kita dah bezakan. So sekarang kita masukkan semula. Okey, kalau nak mudah kita cantikkan dululah. Kita cantikkan dulu. Okey, apa saya pesan tadi? Banyak kali saya pesan. Apa yang kamu tak boleh kacang? Nombor yang ada kuasa. Dalam kurungan ada kuasa. Dalam kurungan ada kuasa macam ni. Ada kuasa 2, kamu tak boleh kacau. Kamu biarkan dia. Yang kamu boleh simplify ialah yang ni. Okey, kenapa yang ni boleh kacau? Sebab kat luar dia tak ada kurungan. Kat sini tak ada kurungan. So kita boleh kacau dia. Okey, so saya darab masuk. So 3 darab 6, 18X kuasa 2. Okey, 3 darab 1, 3. Macam ni. Okey, yang ada kuasa kat luar kurungan tu kita salin balik. Macam ni. Atau kamu just bawa ni ke depan je. Tak payah darab dengan 3 pun saya terima. Tak ada masalah kat situ. Okey, awak biarkan tanpa darab pun boleh. Okey. Kemudian saya bawa lah. Masukkan dalam ni. Okey, sama dengan mana dia? Sama dengan negatif. Okey, du dx ni jawapan dia 18x kuasa 2 tambah 3. Okey. Kemudian darabkan dengan 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2. 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2. Okey, itu du dx. Okey, lepas tu kena darabkan dengan sin u. Okey, apa u tadi? Ini. Okey, so 2x kuasa 3 tambah x kuasa 3. Siap. Okey. So rules dia sebenarnya simple je. Okay, you nampak jawapan macam serabut macam ni kan? Tak apa, biarkan je. Janji rules yang kamu buat tu betul. Okay, kenapa kita guna rules trigo sahaja? Sebab kuasa ni hanya melibatkan kurungan ni. Dia tak melibatkan cos. Bila tak melibatkan cos, kita terus guna rules untuk trigo. Beza cos dapat sin u. Lepas tu negatif du dx. So apa saja yang belakang cos ni kita ambil sebagai u. Kita buat extended power rule sebab ada kuasa dekat luar. Lepas tu masukkan. Okey, ada soalan tak kat sini? Tak ada pun. Tak ada, senang? Tak ada pun. Senang kan? Boleh lah. Boleh lah. Okey, dia sebenarnya kena banyak latihan. Kenapa? Tak apa. Alright. Okey, last example. Sikit je. Cuma kamu kena buat apa? Banyak. Latihan. Banyak Latihan. Pandai. Latihan. Okey, kejap lagi saya bagi buku. Bagi buku. Bagi soalan yang kamu perlu buat kat buku.
Okay, example terakhir. Example 6. Okay. Saya nak guna tangent pula. Y sama dengan 2 tangent kuasa 3 2 3x tolak 4. Okey. Y sama dengan 2 tangent kuasa 3 3x tolak 4. Okey, ni nanti saya tukar dia jadi video, saya masuk dekat YouTube supaya kamu boleh tengok banyak kali. Okey, boleh? Boleh puan. Alright. Boleh Sebab buat. YouTube lagi senang you nak tengok daripada you tengok recorded sebab kalau recorded tu kamu kena guna pace punya, dia slow sikit. Okey. Okey, sekarang kita bezakan. Okey, 3 tu kamu tengok dia dekat mana? Saya banyak kali guna 3 ni. Okey, tengok example 4. Semua orang tengok skrin. Nampak tak example 4? Nampak tak? Nampak puan, nampak. Okey, tengok 3 tu kat mana? Okey, kemudian tengok example 5. Okey, nampak tak example 5? Nampak. Okey. Nampak. Okey, tengok 3 tu kat mana? Okey, sekarang tengok pula example 6. Maksudnya bila kedudukan 3 tu, kuasa tu berubah, cara you untuk differentiate pun tak sama. Okey, tengok example 6. 3 dia dekat Dekatan. mana? Okey, apa beza dia dengan 2 contoh tadi? Besar. Apa beza dia? Apa beza dia? Okey, yang pertama, example 4, kuasa dia dekat luar sekali. Kat luar kurungan. Trigo pun ada dalam kurungan. Okey. Example 5. Okey. 3 dia cuma ada dekat U. Nombor. Betul. 3 dia cuma ada dekat U. Trigo dia tak ada. Maksudnya kuasa dia tidak melibatkan trigo. Okey, example 6. Kuasa dia dekat trigo. Tu beza dia. Okey, example 4, kuasa dia dekat luar kurungan. Trigo ada dalam kurungan. Jadi kena buat extended power rule dulu. Example 5, kuasa dia cuma ada dekat U. Tak ada dekat trigo. Okey, jadi kena buat trigo rule dulu. Kemudian example 6, power dia dekat trigo. Itu beza dia. Tiga-tiga saya bagi tu adalah contoh yang berbeza. Kedudukan kuasa dia tak sama. Yang pertama, kuasa dia dekat luar kurungan. Trigo dalam kurungan. Yang kedua, kuasa dia cuma dekat U. Bukan dekat trigo. Okey. Contoh yang ni, kuasa dia dekat, betul-betul dekat trigo. Okey. So, apa kita kena buat? Dia lain sikit. Ni saya nak panggil extended power rule ke? Saya pun tak sure nama dia extended power rule ke tidak. Okey, ni step dia. Kalau power dia dekat trigo. Okey, saya senang saya tulis je lah nama dia. Okey. Rules. Bila apa? Ayat yang kamu senang nak faham. Bila power dekat pada trigo. Ni senang tak kamu faham maksud saya? Faham puan, faham. Faham Okey, rules bila power pada trigo. Okey, yang pertama. Okey, kuasa sama juga. Bawa ke depan. Okey, yang kedua, salin. Yang ketiga,
kuasa tolak 1. Yang keempat, salin trigo. Sekejap. Saya lupa pula dengan tiba-tiba. Okey, kuasa bawa depan. Lepas tu kuasa tolak 1. Kuasa 3, 2. Lepas tu beza 3. Lepas tu beza 3. Okey. 4 step ni. You salin tak? Tak ada dalam buku tau step ni. Step-step yang saya bagi you tadi tak ada dalam buku. You kena salin. Kalau you tak salin, habis. Dia ada dekat notes tu. Tapi saya pun tak faham notes dia tu. Kuasa untuk 1 sama lah sebenarnya. Cuma saya buat dalam bentuk ayat. Okey. Yang pertama, kuasa bawa ke depan, lepas tu salin, kuasa tolak 1, lepas tu ikut rule beza trigo. Okey. Okey, kita buat sesama, slow-slow. Okey, yang pertama, kuasa bawa depan. Okey, you all tak faham, terus interrupt saya. Sebab ni yang paling rumit. Alright. dy dx. Okey, macam yang saya dah cakap banyak kali, bila ada nombor kita buat apa? Guys? Salin. Kita salin je balik. Bila ada nombor kita salin je balik. Okey, lepas tu baru kita ikut rules yang sebelah ni. Lepas tu baru kita ikut rules yang sebelah ni. Okey, so first kuasa bawa depan. Okey, so mula-mula sekali 3 ni kita kena bawa depan. Okey, so kita bawa lah sebelah 2 tu. Okey, macam ni. Lepas tu salin. Okey, salin trigo. Salin trigo. Trigo dia yang mana? Trigo yang mana guys? Bila saya cakap salin trigo dia yang mana? Tan. Pandai. Okey, bila saya cakap salin trigo, maksudnya salin fungsi trigo tu sama ada sin ataupun cos ataupun tangent. Okey, so dekat sini tangent. So kamu tulislah tangent. Gitu. Okey, nombor 3. Kuasa tolak 1. Okey, so 3 tolak 1, 2. Lepas tu jangan lupa salin balik U ni. 3x tolak 4. Okey. Saya tambah lagi sikit. Saya takut kamu lupa. Tak ada 3 kuasa tolak 1. Cap. Tambah lagi. You all ni bukan boleh saya tak bagi step betul-betul. Nanti salah. Okey, kuasa tolak 1. Lepas tu salin U. Yang kelima baru ikut okey. Okey, U yang mana tadi? Kita decide dulu U nanti kamu lupa. So saya decide dulu U. Ini U. Okey guys, saya ulang balik lah sebab dah terberhenti tadi. Okey,
Mula-mula ada nombor 2 ni. Okey, so kita salin dulu nombor 2. Okey, kemudian baru kita ikut rules. Rules yang saya bagi bila power pada trigo. Okey, yang pertama kuasa bawa ke depan. Okey, so kuasa 3 ni bawa ke depan. And then step kedua salin trigo. Okey, so salin tangent ni. Okey, yang ketiga kuasa tolak 1. So 3 tolak 1 dapat 2. Yang keempat salin U. Okey, kita salin semula U. U ialah 3x tolak 4. Okey, yang kelima ikut rule beza trigo. Okey, rule beza trigo yang pertama tadilah. Ni. Okey, ikut rule beza trigo. So yang mana kita nak ikut? Yang pertama, kedua, ketiga? Ketiga. Yang ketiga. Okey, so kita tulislah. Kita tulislah rule ni dulu sebab you belum mahir lagi. So tulis. Apa saja rules yang ada you tulis. Okey, so rules yang ketiga du dx secant kuasa 2 u. Okey, so saya tulis. Okey, so saya tulis du dx secant kuasa 2 u. Okey. Kena tahulah u apa. Okey, sebab nak masukkan dalam ni. Du dx ni kena ada jawapan. Okey. So u ialah 3x tolak 4. So du dx berapa guys? 3. 3. Okey, masukkan dalam ni. Okey, masukkan. Okey, saya salin balik je dulu. Okey, du dx adalah 3. Okey, better letak kurungan lah. Kalau tak nanti suka-suka you je darab dengan benda-benda lain. Buat kurungan kat dia. Okey, 3 secant kuasa 2. Okey, u ialah 3x tolak 4. Sentiasa buat kurungan dekat u. Okey, sampai sini ada soalan tak sebelum saya mudahkan? Ni last example, jangan sakit kepala. Tak ada Puan. Tak ada Okey, guna step ni. Tolong guna step saya. Step saya bagi ni adalah untuk elakkan kesilapan. Okey, rules, 5 rules ni kamu kena guna bila power dia ada dekat trigo. Okey, nombor salin dulu. Yang kedua, kuasa bawa depan, salin trigo, kuasa tolak 1, salin u, kemudian ikut rule beza trigo. Okey, rule beza trigo kalau tangent ini dia. Okey, kemudian beza u masukkan balik dalam ni. Okey. So sekarang saya nak bagi tahu apa yang kamu boleh mudahkan, apa yang kamu tak boleh sentuh. Okey, tengok sini. Okey, 3x tolak 4 ni. Kamu tak boleh sentuh dia sebab dia secant kuasa 2 punya. Bagi tahu banyak kali ni sebab ini yang kamu suka buat. Okey. Lagi apa lagi yang tak boleh sentuh? Guys? Yang sini kan? Okey, 3x tolak 4 ni pun tak boleh sentuh juga. Kenapa? Sebab dia tangent kuasa 2 punya. Alright. So mana yang kamu boleh mudahkan? 2 darab 3, 2 kurungan 3 tu pun. Okey, 2 dengan 3 dengan 3. 3 lagi. Yang tu yang kamu boleh mudahkan. Okey, so mudahkan yang tu je lah. So 2 darab 3, 6 darab 3, 18. Okey, siap. Yang penting kamu ikut rules yang saya bagi. Okey, yang lain semua akan jadi betul. Okey guys, boleh? Boleh. Boleh Boleh Puan. Boleh Puan. Okay, good. Okay, kalau boleh, sekejap. Saya nak kamu buat